Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah. Sirah tahun 5. Sebelum tu mari kita bersama-sama bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sirah tahun 5, kita masih lagi dalam pelajaran 1 perkembangan agama Islam. Okey, masih lagi dalam pelajaran 1 perkembangan agama Islam. Ada 5 sudut perkembangan agama Islam. Sudut akidah kita sudah belajar. Sudut ibadah pun saya dah terangkan pada para pelajar. Sudut akhlak juga saya dah terangkan kepada pelajar dalam video sebelum ni. Jadi kali ini dalam video ini kita akan teruskan kepada sudut yang seterusnya, iaitu sudut muamalat. Sudut yang keempat, sudut muamalat. Perkembangan agama Islam dari sudut muamalat. Okey, seterusnya muamalat. Kalau ada yang perasan ejaan muamalat saya yang tadi, yang ini dengan yang tadi lain. Tengok, yang ni ta marbutah, yang ni ta maftuhah. Yang ini ta maftuhah. Ejaan yang betul yang tadi. Yang ini ejaan yang salah ya. Anak-anak jangan ikut ejaannya ni. Kalau siapa yang ada salin nota, nota yang awal-awal sebelum ni, yang ada apa? Yang ada peteminda ini, sila betulkan ejaan muamalat. Padam ta maftuhah ini gantikan dengan ta marbutah seperti tulisan yang ini. Ini ejaan jawi yang betul. Jangan ikut yang salah. Kalau saya ada salah, murid-murid boleh tolong tegurkan saya. Saya tak marah pun. Terima kasih tegur saya. Okey. Kita teruskan. Sudut yang keempat, perkembangan agama Islam, sudut muamalat. Muamalat. Muamalat itu apa? Muamalat itu bermaksud tata cara dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Islam. Itulah maksud muamalat. Muamalat ni tata cara. Tata cara tu apa? Dia macam rules, undang-undang, dia macam tertib. Cara-cara yang sopan dan yang elok. Macam tata cara. Itulah yang tata cara namanya yang saya terangkan tadi. Macam mana kita patut berhubungan sesama manusia. Ni sesama manusia dalam memenuhi keperluan seharian kita. Macam saya nak beli aiskrim. Macam mana cara yang betul nak beli aiskrim? Kena bagi salam, tanya harga berapa. Bila saya dah tahu harga dia berapa, barulah saya tengok duit saya cukup ke tidak. Kalau tak cukup, tak apalah, terima kasih. Macam tu. Kalau tak cukup, takkanlah kita nak paksa-paksa dia turun harga. Nanti dia rugilah pula kan. Macam itulah. Itulah maksud muamalat. Okey, kedua, kita tengok manusia. Manusia dicipta dengan berbagai kebolehan, kemahiran dan kemampuan. Sebab itu kita saling memerlukan. Macam saya ada kebolehan mengajar. Saya mengajar kamu. Ada sesetengah orang yang tak ada ilmu yang ada dekat saya. Jadi dia boleh ajar kamu yang itu je lah. Saya ada ilmu macam bahasa Inggeris. Kamu nak tanya saya boleh lah, insyaAllah lah sikit lah, tapi tak boleh banyak lah. Kalau macam matematik boleh saya tolong sikit. Sirah ni pun saya boleh tolong, saya ajar kamu. Macam tu. Macam tu. Kita ada kebolehan masing-masing. Ada yang saya tak boleh. Macam kalau kamu suruh saya buat rumah, saya tak boleh buat rumah. Kamu kena cari orang lain yang
boleh buat rumah. Macam saya, kalau saya nak buat rumah, saya cari tukang buat rumah. Macam tu. Macam tukang buat rumah, dia tak reti nak ajak anak dia sirah macam mana. Jadi dia minta tolong saya ajak anak dia. Macam tu. Macam tu lah muamalat seharian yang kita duk hari-hari duk mengadap ni. Gitu. Okey, yang ketiga. Ada yang boleh memandu kapal terbang, membina bangunan, mengajar, berniaga dan lain-lain. Macam saya cakap tadilah, ini contoh. Yang keempat, poin yang keempat, maka berlakulah aktiviti jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa dan gadaian. Begitu. Jadi wujudlah macam adalah situasi yang membolehkan, macam yang mula-mula tadi saya bagi contoh situasi jual beli. Macam saya bagi contoh kemudian macam nak minta orang buatkan rumah, iaitu upah mengupah. Dia upah saya, upah dia buatkan rumah saya, dia upahkan saya ajak anak dia. Macam tu. Lepas tu macam pinjam meminjam pun salah satu daripada muamalat. Sewa menyewa, nak tak ada rumah nak duduk, sewa rumah dia. Macam tu. Itu pun muamalat. Dan gadaian. Gadaian ini apa? Gadaian ni barang yang berharga, selalunya macam barang berharga yang ada nilai yang besar lah. Contohnya macam emas. Jadi kalau kamu nak gadai pen kamu ni, dia tak ada harga yang tinggi. Dia kena ada harta yang harga dia tinggi. Contoh macam tu. Contohnya macam emas. Emas harga dia tinggi. Macam sebidang tanah, macam tu. Macam rumah, boleh dipajak gadaikan. Macam tu. Dia macam adalah barang-barang yang boleh digadaikan. Barang tu dibawa ke bank ataupun institusi kewangan yang lain untuk digadaikan dan kita mendapatkan wang. Macam tu. Contoh kalau macam dalam situasi terdesak sangat-sangat, ada emas kecil conek tu je, lepas tu bawa pergi Arahnu, bank Arahnu kan, gadaikan kat situ. Lepas tu bagi tahu dia dalam tempoh berapa tempoh. Nanti adalah urusan dekat Arahnu macam mana. Lepas tu nanti dia bagi kamu duit, dia pegang emas kamu. Macam tu. Nak tahu apa-apa lebih lanjut, Google lah, pandai-pandai lah Google sendiri. Nanti tak belajar pula muamalat, belajar gadaian. Okay, seterusnya, pada zaman jahiliah, sistem jual beli penuh dengan 3 benda ni: kezaliman, riba dan penipuan. Riba ini apa? Pelajar tahun 6 dah tahu dah. InsyaAllah saya dah terangkan dah tahun lepas. Yang tahun 5 yang tak tahu, saya beritahu riba itu dia mengambil apa, benda macam riba tu. Contoh kamu pinjam dekat saya RM5, tapi kamu kena bayar balik dekat saya RM10. Macam tu kan. Kalau pinjam RM5, kena bayar RM5 je lah balik kan. Kenapa nak kena bayar RM10? Macam tu. Sebab kalau kamu pinjam RM5, kamu kena bayar RM5 je. Kalau kamu pinjam dengan orang tu, kamu pinjam RM5, tu kena bayar RM7. Macam itulah dinamakan riba. Mengambil lebih. Lain lah kalau kamu ada akad yang mengatakan RM2 tu hadiah sebab bagi kamu pinjam duit RM5 sebelum tu. Itu lain. Ini kalau riba tu dia ambil duit orang tanpa persetujuan. Kalau macam contoh kamu, saya pinjam duit kat kamu RM5, lepas tu kamu suruh saya bayar balik RM7. Jadi saya pun terpaksa lah bayar RM7, iaitu riba. Kalau saya pinjam kat kamu RM5, saya yang nak bagi dekat kamu, saya yang nak bayar kat kamu RM7. Saya cakap RM5 ni saya bayar hutang hari tu. Yang lebih RM2 tu tak apalah, saya hadiah sebab terima kasih tolong saya bagi pinjam duit masa saya susah. Iaitu tak apa. Sebab itu dikira hadiah. Sebab saya ada sebut RM2 tu hadiah. Kena bagi tahu RM2 tu apa. Kalau yang macam tadi dia paksa bayar lebih RM2 tu, itulah dinamakan riba. Lama benar. Okey, kita teruskan sikit je. Ini tinggal sikit ni je.
Okey, poin yang keenam, Islam memperkenalkan sistem jual beli yang kemudian pada zaman jahiliah kan tadi ada 3 unsur tu. Kezaliman, riba dengan penipuan. Selepas itu datanglah Islam. Datang Islam bila Nabi Muhammad dah jadi Rasul dan Nabi Muhammad berdakwah kepada manusia. Kemudian Nabi Muhammad pun menyampaikan dan memberitahu bahawa cara jual beli yang betul mengikut syariat Islam dan begini caranya sistem jual beli mengikut syariat Islam. Yang pertama, jelas dan adil. Macam tadi, jelas saya bagi tahu. Dalam RM7 tu RM5 saya bayar. RM2 tu saya bagi hadiah. Gitu. Lepas tu adil. Jelas dan adil. Tiada penipuan dan riba. Tak mau riba, tak ada tipu-tipu. Tiada monopoli. Monopoli ni macam monopoli tu dia menguasai, dia seorang je yang buat bisnes tu. Contoh macam dulu sebelum ni kan, ada Astro sahaja. Kalau siaran TV yang berbayar kan, Astro sahaja yang berbayar. Tapi sekarang ni macam ada banyak dah kan. Macam ada Enjoy kan. Lepas tu ada My TV lah. Saya pun tak tahu sebab saya tak pasang TV kat rumah. Saya tengok telefon je. Gitulah. Itulah maksudnya monopoli. Monopoli tu dia seorang satu institusi tu dia menguasai industri perniagaan. Macam tu. Seterusnya menjauhi barang yang menjauhi barang yang tidak tentu harga. Jadi sebab tu macam saya bagi contoh mula-mula tadi, nak beli aiskrim, tanya dulu harga dia berapa. Kalau dia tak letak harga kat situ, kamu tanyalah. Jangan tiba-tiba kamu dah order aiskrim coklat, lepas tu nak kena bayar sekali RM8. Duit tak cukup. Macam mana? Tak pasal-pasal, kena tolong dia jual aiskrim sekali. Macam tu. Jadi kena tahu harga dulu. Kalau dia letak harga tu siap-siap, bagus. Kalau dia tak letak harga, sepatutnya kena letak harga. Sebab kalau nak ikutkan, ada dalam akta pengguna, kita kena ada sediakan sebagai penjual, kita kena sediakan harga. Macam tu. Tapi itulah. Seterusnya, menjauhi barang yang memudaratkan. Contohnya macam rokok. Janganlah beli rokok. Rokok tu memudaratkan kan. Janganlah beli. Lepas tu apa lagi yang memudaratkan? Macam vape. Vape tu apa kebaikan dia? Saya tak tahu. Apa kebaikan dia? Jadi jauhilah barang-barang yang memudaratkan ini. Ada banyak barang-barang yang memudaratkan. Jadi kita nak beli tu kita kena tahu dia memberi mudarat ataupun manfaat kepada kita. Okey. Ada dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini yang Allah sendiri katakan, Allah dah tentukan bahawa jual beli itu halal dan riba itu haram. Ini dalilnya. Kalau orang tanya, mana kau tahu riba tu haram? Dalam Al-Quran ada sebut. Allah kata dalam surah Al-Baqarah 275, riba itu haram. Macam ni, nak bagi tahu, nak sampaikan hujah kita. Kita punya kenyataan tu. Orang tak ada tolak-tolak dah. Ni, cakap dalam Al-Quran ada kata, tapi jangan memandai-mandai pula. Tak ada dalam Al-Quran kamu ada-adakan. Berdosa besar tu. Sebab tu ni kena tahu. Apa ayatnya ni? Ni potongan ayatnya. Nampak tak? 2 titik kat belakang tu. Maknanya ada sambungan lagi kat belakang. Tapi saya kerat sampai situ je. Dalam buku teks pun sampai situ je dia kerat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay' dan wa ni dan ahallallah dan Allah menghalalkan al-bay'. Kita berhenti kat situ. Al-bay' ni maksudnya jual beli. Ni maksudnya jual beli. Tu simbol duit. Wa dan harrama, mengharamkan. Ar-riba
riba. Begitu. Ni saya dah beritahu dah. Nanti kalau dalam periksa al-bai' ni apa maksudnya? Jual beli. Belajar bahasa Arab sambil-sambil tu. Belajar sirah, belajar bahasa Arab dalam sirah. Okey. Sampai situ sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harap murid-murid dapat input yang manfaat daripada video saya. Mana yang ada kerja sekolah tu siapkan. InsyaAllah kita akan berjumpa tak lama lagi. Okey, sekian. Assalamualaikum.